Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat kurnia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan sidang pelayar yang saya kasih sekalian, selamat kembali dalam sebuah rancangan yang kita gelarkan Haji Membina Umat Penerus Legasi Nabi Ibrahim AS. Sebuah rancangan kita telah melalui beberapa episod. Kali ini, episod yang kelima, kita nak menuju kepada apa yang kita kempenkan, iaitu Arafah #Quran Hour yang akan berlangsung pada 9 Zulhijjah 1443 Hijrah. Selamat datang tuan-puan, harapnya tuan-tuan dan puan sidang pelayar kongsikan video yang sedang kita sama-sama akan mengambil manfaat dan juga ibrah daripada surah yang kita akan tadabburkan sebentar sahaja lagi. Kepada kawan-kawan, sharekan di grup Facebook, sharekan di grup WhatsApp dan sebagainya. Moga-moga dengan siri episod yang kelima ini, ramai yang akan mendapat manfaat dan menjadi Duyufur Rahman yang lebih berkualiti, insya-Allah. Tuan-tuan sidang pelayar yang saya kasih sekalian, kita sedang nak memerhati surah Al-Hajj, surah yang menjadi fokus pada perbincangan selama ini di dalam Haji Membina Umat. Dan pada hari ini secara khususnya kita nak melihat pada ayat 77 daripada suratul Hajj yang berada pada halaman 341. InsyaAllah sama-sama kita bacakan dahulu ayatnya bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Sadaqallahul Azim. Maknanya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Ayat fokus yang menjadi pilihan pada episod kali kelima ini. Dan insyaAllah saya bukan berkeseorangan dalam kita nak membincangkan, tadabbur dan mengupas hikmah dan panduan untuk kita dalam perkara main event yang sedang berlaku pada tidak lama lagi ini, iaitu ibadah haji. Bersama-sama saya pada hari ini Ustaz Ahmad Nazmi bin Omar, Eksekutif Bimbingan Haji dan Umrah Felda Travel Sendirian Berhad. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz kerana bersama dengan kami pada Sama-sama. petang ini. Dan insyaAllah bersama dengan Ustaz Nazmi, insyaAllah kita nak melihat bagaimana pengalaman Ustaz selama 8 tahun Ustaz dalam travel agency ibadah haji dan umrah ni. Dan bagaimana ayat bimbingan kita pada hari ini, ayat 77, menyuluh kita bagaimana ibadah haji ini menjadi satu ibadah yang perlu kita titik beratkan sama-sama. So Ustaz, mungkin untuk kita mulakan perbincangan dan sembang-sembang santai kita ini berkaitan dengan ayat 77 ini, Allah menyuruh kita dengan seruan, wahai orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhan dan berbuatlah kebaikan. Mungkin dalam pengalaman Ustaz selama 8 tahun melihat gelagat dan juga perkembangan tetamu-tetamu Allah ke Tanah Haram, bagaimana pengalaman Ustaz sendiri melihat perubahan yang berlaku pada jemaah haji yang Ustaz bawa? Adakah ibadah haji ni membawa satu impak yang besar dalam kehidupan mereka setelah pulang daripada ibadah haji dan umrah tu sendiri? Mungkin Ustaz boleh ada kongsikan pengalaman tu Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi alhamdulillah, bila kita kaitkan dengan Duyufur Rahman, ia adalah satu panggilan mulia yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Kerana haji itu adalah pilihan dan panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah bila panggil hamba-hambanya, kadang-kadang bila dia tak bersedia tapi panggilan itu sampai, maka sampailah dia. Tidak semestinya dalam keadaan istita'ah, tapi dalam keadaan kita bersedia dan kita dalam penuh pengharapan. Kenapa? Kita lihat haji ini yang datangnya bukan hanya daripada Malaysia saja, tapi daripada seluruh pelosok dunia. Min kulli fajin amiq, yang hadir
semata-mata apa? Untuk menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon keampunan, kita mohon rahmat, malah kita inginkan Allah Subhanahu Wa Taala memberi ganjaran yang besar kepada kita, iaitu syurga. Sebab itu al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Baik, kita lihat bagaimana suasana di musim haji. Kita lihat bagaimana ramai di kalangan para jemaah haji mengambil kesempatan ini untuk berlumba-lumba dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bersujud, mereka rukuk dan mereka membanyakkan bacaan Al-Quran. Semata-mata apa? Semata-mata untuk mendapatkan kelebihan ganjaran yang Allah janjikan. Kenapa? Ganjaran di tanah suci ini, iaitu bila kita melakukan satu amalan, dilipat kali gandakan, malah sehingga 100 kali ganda. Baik. Jadi inilah peluang hamba-hamba yang terpilih ketika berada di Arafah, ketika berada di tanah suci Mekah dan juga tanah suci Madinah. Mereka berlumba-lumba dalam melakukan amal ibadat. Supaya apa? Supaya inilah peluang mereka untuk meningkatkan saham ganjaran akhirat mereka. Yang lebih-lebih lagi, dalam tempoh masa mereka berada selama 40 hari. Kalau haji lah, biasanya haji sekurang-kurangnya 45 hari. Ke 50 hari pun ada. Oh, 50 hari ada juga. 50 hari ada. Tapi tak silap saya itu pada waktu tahun 2018. Masya-Allah, untung mereka. Untuk 50 hari berada dalam suasana ibadah. Suasana yang menghanyutkan jiwa kita semata-mata untuk mengharapkan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa saya kata begini? Bila kita di Malaysia, bila kita di tanah air, peluang ini tak dapat. Sebab kita dalam kesibukan di tempat kerja kita, mungkin 8 jam sehari bekerja, pukul 9 sampai pukul 6. Untuk kita luangkan masa ibadah tu sedikit. Tapi di tanah suci, kita disibukkan dengan program ibadah. Sejak daripada awal pagi lagi. Waktu subuh, malah sebelum subuh lagi. Sebelum subuh kita dah berqiyamul lail, berzikir dan sebagainya. Jadi, dalam tempoh 45 hari ini, melatih diri kita untuk sentiasa istiqamah dalam amal ibadah. Dan apa yang saya lihatlah, pengalaman saya sendiri, benda ini dapat lahirkan dalam jiwa kita sifat kehambaan. Yang sebenarnya kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika di sana kita mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan ihram, bersusah payah, kusut masanya. Jadi benda ni sedikit sebanyak bila kita balik ada perubahan dalam diri kita. Yang saya lihatlah pengalaman. Ini pengalaman real ni kan. Wah, ni best ni. Sebelum pergi haji tak pernah lihat ke masjid. Mungkin adalah sekali-sekala ataupun jarang sangat tak menonjolkan diri dia dalam masyarakat. Tapi alhamdulillah bila balik daripada menunaikan haji ni, kita lihat 5 waktu di masjid. Allahu akbar. Malah subuh berada, kadang-kadang bila imam tak ada mampu untuk jadi imam, kita semua terpanjat. Masya-Allah, dia ni sebelum pergi haji tak pernah nampak muka. Malah turut serta dalam program masyarakat. Malah bila dah turut serta dalam program masyarakat, orang melantik dia sebagai pengurusi masjid dan sebagainya. Nampak perubahan. Mudah-mudahan kita doakan inilah tanda-tanda haji yang mabrur. Amin, amin. Kita lihat bagaimana musim haji itu ataupun pelaksanaan ibadah-ibadah yang kita laksanakan di tanah suci itu sedikit sebanyak untuk istiqamahkan diri kita dalam melaksanakan amal ibadah. Kemudian bila balik ke tanah air, kita teruskan istiqamah yang kita lakukan di sana, di tanah suci kita. Jadi hilang sifat keduniaan, kita rasakan penuh sifat kehambaan dalam diri kita. Sebab bila di sana, kita rasa kita ni hamba sebab apa? Sebab di sana tidak ada bezanya paras rupa, warna kulit, perbezaan tak. Semua kita dalam pakaian yang sama, pakaian ihram. Semata-mata mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesannya cukup besar. Sebab itu kita lihat banyaklah perubahan-perubahan orang yang pergi haji ni, bila balik ni ada perubahan dalam jiwa mereka. Kita lihat, dia dulu pemarah ni. Sikit-sikit dengan suara yang tinggi, tengking orang, tapi bila balik lembut hatinya, lembut tutur bicaranya. Kita katakan ini mudah-mudahan adalah berkat ataupun kesan daripada ibadah yang dilaksanakan di tanah suci, dan mudah-mudahan inilah kita katakan salah satu tanda-tanda haji yang mabrur. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Apa yang kita inginkan dalam jiwa kita bila setiap orang dipilih Allah SWT untuk pergi haji, iaitu haji yang mabrur. Satu perkara yang sangat-sangat besar. Mudah-mudahan kita semua, saya doakan kepada para jemaah yang bakal berangkat dan juga jemaah yang telah berada di sana, haji pada tahun ini mendapat haji yang mabrur. Amin. InsyaAllah.
Cantik Ustaz. Perkupasan yang berdasarkan pengalaman Ustaz sendiri melihat jemaah haji yang Ustaz bawa, jemaah umrah, kesan daripada haji ada efek dari sudut ibadah kan. Daripada Naam. sebelum pergi umrah ataupun haji tak pernah solat, tak pernah datang masjid. Allah Akbar. Selepas tu jadi siap sampai jadi pengerusi masjid Masya surau Allah. pun ada, Betul. masya-Allah. Tapi Ustaz, kalau kita perhatikan ayat fokus kita hari inilah, sangat menarik sebab Allah SWT bukan sekadar melihat pada aspek ibadah tu sahaja kan Ustaz. Itu kalau kita lihat semula ayat ini dari sudut maknanya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu. Itu adalah aspek hubungan kita dengan Allah mungkin. Betul. Kan Ustaz. Kemudian Allah tambah, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Waf'alul khair. Kan? Dan dari sudut macam mana kita lihatlah macam stigma orang pergi haji dan umrah ni kan Ustaz. Kita biasa nampak time haji ataupun time umrah bila ada kat Haramain, time tu lah nak pulun segala waf'alul khairat tu. Kan sedekahnya masya-Allah. Betul. Beli Quran wakaf dekat Masjidil Haram, masjid dekat Nabawi dan sebagainya kan. Tapi bagaimana Ustaz nampak pula dari sudut waf'alul khairat selepas daripada ibadah haji dan umrah. Bagaimana perkara ini mungkin satu kefahamannya adakah ada pada jemaah haji dan umrah, dan Ustaz sendiri tak pengalaman melihat dari sudut waf'alul khairat orang-orang yang balik daripada haji dan umrah ni bertambah banyak Ustaz. Bukan semata-mata hablum minallah tu, tapi hablum minan nas tu. Mungkin Ustaz boleh kupas itu Ustaz. Baik. Waf'alu khairan la'allakum tuflihun. Baik, jadi kita lihat di sana memang suasana ibadahnya kita katakan sangat-sangat meriah. Ya. Tapi dalam keadaan yang sama juga kita lihat bagaimana umat Islam, saya sebut umat Islam sebab seluruh manusia di pelosok dunia ini datang hadir ke Baitullahil Haram untuk menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang bahasa. Di dalam masa yang sama, mereka bukan saja melakukan amal ibadah, tapi mereka saling ta'awun 'alal birri wat taqwa. Subhanallah. Iaitu tolong menolong antara satu sama lain, tak kira bangsa dan juga warna kulit. Sebab apa yang saya lihat, contohnya lah, ketika berada di Mina ataupun ketika berada di Arafah, ada yang ketika sedang jalan tolong umbang ambing kemudian lalu pingsan, bukan orang hirau kan, tak, orang ramai-ramai angkat kipasnya, renjiskan air, tak kira bangsa. Oh cantik tu suasana. Masya Allah. Suasana tu kita tak kenal siapa ni. Terus masing saling tolong menolong. Kemudian ketika tawaf ada yang terjatuh, tak kira sebelah ni terus mengangkat, ramai-ramai angkat supaya tak terhimpit, tak terpijak. Itu suasana yang saya ingat, Masya Allah. Tak kenal pun. Malah ketika kita berada di suasana Masjidil Haram, kita duduk bersebelahan dengan orang yang kita tak ada kenali, mereka akan saling beramah mesra. Walaupun kita lihat dia ni agak-agak orang mana ni nak cakap bahasa apa ni kan. Yang saya agak terujanya, sebelah saya waktu tu orang Iraq, tak silap saya. Dia langsung tegur saya dalam bahasa Arab, seolah-olah dia tahu yang saya boleh bahasa Arab. So, macam mana dia tahu kan kita boleh bercakap bahasa Arab kan. Masuklah kari, Masya Allah akhi. So kita lihat suasana berta'aruf itu. Sebab itulah bagaimana hadaf tujuan kita Arafah itu untuk mengenali antara satu sama lain. Baik, berbalik kepada kebajikan. Jadi benda tu latihan di sana pun kita dah tolong menolong. Kalau kita lihat, walaupun kita pergi untuk menunaikan haji, melaksanakan ibadah, tapi dalam masa yang sama kalau ditabung haji sendiri ataupun kami di pihak Fedah Travel ada tubuhkan satu skuad sukarelawan. Skuad sukarelawan. Maksudnya apa? Mereka ni kita katakan bukanlah ada allowance yang tertentu, tapi kita minta untuk bantu sebab jemaah haji ni yang ramai, kadang-kadang kita pun, saya sendiri sebagai petugas tak mampu untuk mengawal melihat keseluruhannya. So kita minta bantuan kepada jemaah haji juga untuk sama-sama bantu kita. So di situ ada ikatan ta'awun, iaitu tolong menolong antara satu sama lain. Benda ini dah menjadi satu kebajikan. Walaupun kita katakan itu bukan tanggungjawab dia ni. Bukan kenapa saya nak perlu ambil tahu perkara dengan orang lain. Saya sendiri pun datang sebagai jemaah. Tapi kita lihat bagaimana jemaah ni dia ada sifat ataupun pemikiran untuk tolong menolong. Sebab apa? Dia tahu ibadah ini hanya bukan sekadar kita melaksanakan amalan-amalan tertentu, tapi tolong menolong pun dah dikira ibadah. Jadi mereka mengambil tanggungjawab ini, mereka bersusah payah juga bersama dengan kami untuk membantu memudahkan perjalanan para jemaah haji. Baik. Jadi kita lihat macam saya cerita tadi, balik kepada pengurusi masjid tadi. Orang sama. Orang yang sama kan. Yang sebelum ini kita katakan dia ni orang kata berseorangan, tak suka bergaul dengan masyarakat. Tapi bila balik daripada haji itu kesannya sangat besar kita lihat. Dia mula tolong menolong, bantu gotong royong di masjid, sedangkan sebelum tak pernah nampak.
Serius saya katakan, kita yang pergi masjid ni apa pun tak pernah nampak. Salah saya tak kenal orang baru kat sini, tak. Dah lama duduk sini. Tapi baru orang kata berinteraksi dengan masyarakat selepas balik daripada haji. Mungkin dilihatlah bahawa yang suasana saling tolong menolong tu dibawa balik ke tanah air. Sehingga apa? Sehingga nak cakapkan, nak cerita sampai bila orang boleh melantik jadi pengurusi masjid tu, nampak tak involve dia, bagaimana komitmen dia membantu untuk menghidupkan masjid, mengimarahkan masjid. Sampai macam tu sekali lah. Ini kesan yang saya sebut ni sebab saya lihat depan mata. Kita kenal dia saya kecil sampai saya dah besar kan. Sampai jadi pengurusi masjid. So kebajikan tu tak semestinya kita melakukan amal ibadah, tapi dalam masa yang sama kita membantu orang lain. Kita melakukan amal perbuatan yang baik, apa-apa atas kita membantu orang yang susah, kita dengan kewangan yang kita bersedekah, itu juga dah menunjukkan tanda-tanda untuk mendapatkan haji yang mabrur. Mudah-mudahan insya-Allah. Subhanallah, cantik. So sebenarnya tuan-puan, sidang pelayan yang saya kasih sekalian, kita melihat sebenarnya ibadah haji ni bukan semata-mata satu training ground kan, kalau boleh saya sebut macam tu kan Ustaz, yang melatih dari sudut ibadah dan kita bawa balik ke negara kita masing-masing, khususnya kita di Malaysia ini, dengan berbanyakkan ibadah kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kat sini satu part yang kita mungkin terlepas pandang kan Ustaz, iaitu dari sudut waf'alul khair, iaitu melakukan amal-amal yang baik lah kan, seperti mana yang disebutkan Ustaz tadi. Baik Ustaz, mungkin satu perkara yang saya nak cuit Ustaz sikit lah kan, bahagian sini kan. Ada orang tu kan, ada orang yang jenis Masya Allah, hasil haji itu dia membawa perubahan. Betul. Dan ada orang yang juga pergi haji tapi tak membawa perubahan apa-apa dalam diri mereka. Dan moga Allah jauhkan kita sama-sama tuan-tuan puan sidang pelayan, kita tak jadi antara mereka yang dapat peluang pergi haji tapi tak melakukan apa-apa perubahan dalam diri. So Ustaz sendiri mungkin dapat melihat pattern ataupun melihat macam mana tabiat sendiri orang pergi haji, yang berubah, yang tak berubah. Ustaz nampak apa yang kunci utama yang menyebabkan orang pergi haji tapi tak membawa kesan apa-apa langsung apabila bawa balik daripada haji dan umrah yang mereka lakukan tu? Baik. Jadi bila sebut haji mabrur ni, kita sangat takutlah haji kita jadi lebur. Kita nakkan yang mabrur. Sebab bila kita sebutkan haji yang mardud, haji yang ditolak ini, maka orang kata apa, sia-sialah pengorbanan kita, harta yang kita keluarkan. Sebab haji ini bukan semata-mata ibadah daripada ibadah niah, tapi maliah juga. Kita keluarkan satu jumlah yang banyak, bukan sedikit haji ni. Jadi kita tak nak di hujung-hujungnya kita tak dapat apa-apa. Dilebur haji kita. Na'udzubillah min zalik. Jadi kunci ataupun faktor utama untuk kita mendapatkan haji yang mabrur ni, yang pertamanya niat yang ikhlas. Niat itu sangat-sangat penting. Sebab disebutkan dalam kitab Fadilat Haji, Umrah dan Ziarah oleh Syekhul Hadis Hadrat Maulana Muhammad Zakaria, di akhir zaman ini ada satu umat yang mereka pergi haji ini tapi seolah-olah pergi melancong. Kita sangat takut. Malah ada di kalangan mereka yang orang sederhana pergi sana tapi atas tujuan berniaga. Memang malah disebutkan itu disebutkan dalam kitab ini. Malah ada juga para asatizah, ustaz-ustaz tak terlepas juga. Mereka pergi ini supaya dia sebut, Masya Allah baiknya dia selalu pergi ke sana. So tak terlepas. So niat itu yang mendidik kita. Selalu tajib niat kita, nawai itu kita. Ikhlaskan diri kita, ya Allah, aku pergi haji ni atas jemputan Engkau semata-mata mengharapkan keridhaan Engkau, ya Allah. Mengharapkan pengampunan Engkau, ya Allah. Tidak ada selain daripada Engkau, ya Allah. Sebab kita tahu sesuatu amal ibadah yang kita lakukan bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka amal ibadah itu mardudah. Amal ibadah itu tertolak. Sedikit pun Allah tak kira. Walaupun kita dah membelanjakan harta yang sangat-sangat banyak. Itu kunci yang pertamanya lah. Kita hadirkan keikhlasan niat kita. Kita fokuskan balik. Kita pergi haji ni apa tujuan dia. Kita bersihkan jiwa kita sebelum kita pergi ke sana. Dan yang keduanya iaitu atas perbelanjaan yang halal. Kadang-kala niat tu baik. Ada orang tu Masya Allah niat dia baik. Kalau saya menang loteri ni 1 juta ni, saya nak pergi haji. Niat dia baik. Cara tu salah. Dia cara tak menghalalkan niat yang baik itu. Jadi perkara ini boleh menyebabkan hajinya mardud. Sebab tu kalau kita lihat, dia ni dah balik haji tapi sama je. Cumanya kita ni, kita kena tahan diri kita. Kita ni sebagai insan, sebagai manusia perlu jaga. Tak boleh bersangka buruk. Sebab
mabrur ke tidak seseorang itu Allah yang tentukan dia. Allah yang tentukan. Allah yang akan berikan ganjaran di akhirat kelak. Cuma kita ni ulama sebutkan kita boleh melihat tanda-tanda seorang itu haji mabrur dengan perubahan yang baik, baliknya suka bersedekah, macam saya sebut tadi lah, perubahan-perubahan yang baik. Daripada sebelum ini mungkin tak solat berjemaah, tapi balik daripada haji 5 waktu berjemaah. Itu tanda-tanda kita boleh lihat. Mudah-mudahan kita doakan ia mendapat haji yang mabrur. Tapi seseorang yang tak ada perubahan ketika balik daripada haji, kita jangan sangka baik. Mudah-mudahan perubahan tu lambat datangnya. Dan kita doakan hajinya bukanlah haji yang lebur, tapi haji yang mabrur. Tetap kita tak boleh baik tak pergi haji macam ni, tak boleh kata sedemikian. Jangan. Benda itu adalah salah lah. Kita sama Islam, kita sentiasa bersangka baik dan kita bagi halakan. Baik, insya-Allah. Masya-Allah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Kuncinya ialah hati yang ikhlas mungkin Ustaz. Itu Benar. yang membezakan impak ataupun kesan selepas seseorang tu melakukan ibadah haji. Sama ada impak haji itu membawa impak yang positif, dengan hati yang ikhlas itulah yang membezakannya. Moga-moga Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk adakan hati yang ikhlas dalam diri kita, dan moga-moga Allah SWT berikan kita semua haji yang mabrur insya-Allah. Tuan-puan sidang pelayan saya kasih sekalian, insya-Allah kita nak berehat sebentar dan selepas ini kita nak membincangkan lagi berkaitan dengan bagaimana haji ini dapat membina diri kita sebagai umat yang baik insya-Allah. Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat kurnia, azab dan siksa khabar benar yang nyata, maka bertaubatlah kepadanya. Sujud tersungkur seorang hamba, tasbih dan tahmid di bibir sentiasa, derai dan gugur kesombongan manusia, sujud yang penuh pengharapan padanya. Percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat kurnia. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kembali tuan-puan sidang pelaya yang saya kasih sekalian dalam rancangan Haji Membina Umat, penerus legasi Nabi Ibrahim AS. Satu rancangan untuk kita bawakan hampir dan semakin hampir kepada kempen Arafah #Quran Hour yang akan diadakan 9 Zulhijjah 1443 Hijrah. Saya nak mengambil kesempatan tuan-puan yang sedang menyaksikan episod pada kali ini untuk sama-sama kita semarakkan lagi kempen Arafah #Quran Hour pada tahun ini dengan sama-sama bagi tuan-puan sidang pelaya yang mungkin menyaksikan di Tanah Haram sekarang ini. Ayuh sama-sama lakukan kempen ini Arafah #Quran Hour ketika wukuf di Arafah nanti, iaitu ketika selepas subuh pada hari Arafah, dan insya-Allah kita akan sama-sama baca, kita akan lakukan sujud tilawah dan juga tadabburkan dua surah yang utamanya menjadi tema pada kempen Arafah #Quran Hour kita pada kali ini, itu surah As-Sajdah dan suratul Hajj. Dan bagi tuan-puan yang sedang menyaksikan yang berada di tanah air maupun di seantero dunia, boleh turut bersama-sama dalam kempen kita pada tahun ini dengan sama-sama kita melakukan dekat lokaliti, dekat rumah, dekat tempat kerja masing-masing pada jam 10 hingga 11 pagi jam Malaysia, dan sama-sama kita melakukan perkara yang sama, itu baca dan kita nak fahamkan dan kita melakukan sujud tilawah pada dua surah yang utama, surah Al-Hajj dan surah As-Sajdah. Dan insya-Allah tuan-puan sidang pelaya, kita nak teruskan perbincangan kita, perbincangan yang sangat menarik Ustaz tadi berkaitan dengan bagaimana ibadah haji membawakan kesan kepada Duyufur Rahman, orang-orang jemaah haji yang melakukan ibadah haji dan umrah. Dan kita nak melihat pula satu event, orang kata main event lah Ustaz, yang sedang berlangsung ketika ibadah haji ini, iaitu wukuf di Arafah Ustaz. Betul. Dan kita sembangkan tadi berkaitan dengan
bagaimana pentingnya keikhlasan hati itu akan memastikan seorang tu akan dapat haji yang mabrur ataupun tidak, kan Ustaz. Bagaimana Ustaz sendiri nampak peristiwa wukuf di Arafah itu memainkan peranan dalam nak melahirkan seseorang yang ikhlas, Ustaz, bila dia dah pulang daripada ibadah haji dan umrah. Ibadah haji lah khususnya, Ibadah haji. kan. Silakan Ustaz. Baik. Setiap jemaah haji menantikan hari yang besar ini, iaitu Al-Hajj Arafah. Haji itu Arafah. Dan Alhamdulillah, kalau kita lihat pada tahun ini, Allah kurniakan berikan kepada bakal jemaah haji, iaitu Haji Akbar. Bila kita sebut Haji Akbar, iaitu hari Arafah jatuh pada hari Jumaat. Iaitu satu peristiwa yang besar yang jarang-jarang berlaku. Mungkin 10 tahun sekali. Kalau kita lihat sebelum ini yang berlaku Haji Akbar pada tahun 2014. Kerana apa? Kerana Arafah itu jatuh pada bulan yang mulia, kemudian jatuh pada hari yang mulia, iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat. Bertambahlah lagi. Sebab itu disebutkan Haji Akbar. Oh, okey. Baik. Jadi pada hari Arafah ni, yang pertamanya kita lihat manusia berduyun-duyun daripada seluruh pelosok dunia datang hadir menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah peluang satu hari inilah mereka memperbanyakkan amal ibadah. Macam kita, macam kami sendiri sebagai pembimbing ibadah haji, kita akan nasihatkan kepada para jemaah untuk hari Arafah ni fokuskan untuk tujuan ibadah dan juga memperbanyakkan bacaan doa, kerana inilah khairud doa ad-doa fi yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang disebutkan, yang didoakan pada hari Arafah. Jadi inilah peluang kita satu hari ini, yang kita leka, yang kita lalaikan dengan kesibukan dunia. Sebab pada kita penghujung zaman ni, kita banyak dia punya cabaran dia. Macam saya pergi pada tahun 2009 tu, saya tak terfikir pun kita ada media sosial, Facebook, live, Instagram. Tapi perkara ini sedikit sebanyak mengganggu. Boleh mengganggu. Dengan sikit-sikit kita leka dengan Facebook, kita buka. So fokus ibadah yang kita nak fokuskan pada hari Arafah itu boleh terganggu. Sebab tu nasihat saya kepada para jemaah bakal Duyufur Rahman, ketika kita berada di Arafah, sama-sama kita fokuskan kembali kepada niat asal kita, dan kita boleh tutup handphone kita dan kita fokuskan untuk tujuan ibadah. Baik, kita ada orang kata jadual lah. Jadual untuk mengisi program harian. Supaya apa? Supaya jemaah ni tak leka dan lalai. Sebab tu antaranya program kita sarankan kepada jemaah untuk azam tekatkan niat untuk tadarus 30 juzuk ketika kita berada di Tanah Suci. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita ambil kesempatan kita berada di Tanah Suci dapat mengkhatamkan Al-Quran di Tanah Suci. Dan juga dalam masa yang sama, Alhamdulillah satu program yang bagus, iaitu bukan hanya sekadar membaca, tapi kita mentadabbur isi kandungan ayat Al-Quran, dan juga kita mengupas. Supaya apa? Supaya lebih penuh penghayatan. Kalau kita baca saja, ganjaran itu sudah tentu dapat. Baca satu huruf dah dapat ganjaran. Tapi yang lebih yang kita inginkan adalah penghayatan daripada sesi tadabbur. Yang kita kupaskan ayat itu supaya para jemaah bukan hanya sekadar membaca saja, tapi memahami isi kandungan maksud ayat tersebut. So memang kita adakan program juga, program selain kita perkongsian ilmu berkaitan tentang amalan ibadah haji di Arafah, tapi dalam masa yang sama juga kita ada buat halaqah Quran, kita ada juga qiyamulai, munajat. Semata-mata apa? Sebenarnya hari Arafah ini kita tak nak orang kata buang masa dengan perkara-perkara yang sia-sia. Sebab tu kita daripada pagi sampai ke malam, sampai kita bergerak ke Muzdalifah, kita ada program-program yang semuanya untuk orang kata apa, meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah antara program yang kami bakal Duyufur Rahman ataupun bakal jemaah haji akan laksanakan di Arafah. Sebab perkara ini apa? Perkara ini semata-mata kita nak mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Khair, alhamdulillah. Cantik Ustaz. Dalam makna kata yang lain mungkin kan Ustaz, program-program yang disusun oleh tabung haji sendiri, oleh petugas-petugas, itu semuanya adalah hasilnya untuk akhirnya kita nak mensucikan, membersihkan hati kita, dan akhirnya itulah membuahkan keikhlasan untuk kita berjalan sepanjang ibadah-ibadah yang lain sepanjang haji tu, dan bawa kembali kan semua perkara itu, insya-Allah.
Ustaz sebutkan tadi satu elemen yang sangat penting lah, sesuai dengan program kita juga yang kita sedang jalankan ini kan. Salah satu aspek yang Ustaz tekankan pada waktu wukuf di Arafah, pentingnya penghayatan itu, pembacaan. Ada Ustaz sebut kalau boleh khatamkan ketika Ya, wukuf betul. tu sendiri, dan kita tak nak terlepas dari sudut kita nak memahami, mentadabbur, menghayati makna-makna yang kita bacakan. Baik Ustaz mungkin Ustaz boleh kupas pula Ustaz, sebab kita punya tema utama kita adalah surah Al-Hajj. Yang surah ini adalah surah menceritakan tentang haji itu sendiri kan. Dan Ya. sudah tentu dalam Quran banyak ayat-ayat berkaitan dengan haji yang lain, Ya, betul. bukan semata-mata dalam surah Al-Hajj ni. Bagaimana Ustaz nampak pentingnya bagi jemaah-jemaah haji kan, sebagai satu persiapan mereka nak kena faham surah Al-Hajj ni terutamanya, sebagai menjadi satu panduan untuk mereka melaksanakan ibadah haji, terutama apabila mereka sedang berwukuf di Arafah tu Ustaz. Bagaimana penting tu Ustaz memahami surah ini? Baik, saya setuju dengan pendapat moderator kita, iaitu para bakal jemaah haji perlu untuk mendalami, menghayati surah Al-Hajj dan juga surah-surah yang menceritakan tentang ibadah haji ini. Supaya apa? Supaya mereka pergi itu bukan hanya kita kata bahasa mudahnya kosong. So ada penghayatan, mereka tahu dah apa maksud, tujuan, panggilan ini, dan juga bagaimana tips untuk mendapatkan haji yang mabrur. So penting kita mentadabbur surah-surah yang berkaitan dengan haji ni, antaranya dalam surah Al-Hajj dan juga ada yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, Ya, Al-Baqarah. yang biasa kita bacakan pada musim haji. Al-Hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi pada ayat ini menerangkan kepada kita, iaitu Allah SWT beri peringatan kepada kita. Siapa yang telah dipanggil untuk mengerjakan haji, maka janganlah berkata rafas. Berkata rafas ni berkata perkara-perkara yang tak baik, perkara yang lucah dan sebagainya. Baik. Wala fusuq, iaitu melakukan kejahatan. Wala jidal pun tak boleh. Jidal ni kita kata apa, bertengkar, tapi inilah realiti yang saya ceritakan, Ya, yang Ustaz. banyak berlaku. Jidal ni kat sana. Sebab masing-masing ni bas saya, ni bas saya tepi ni, sebab itu yang berlaku. Tapi Allah SWT beri peringatan. Dah maklumkan kepada kita, benda inilah yang perlu kita hadapi, yang kita perlu tahan diri kita daripada melakukannya. So jika kita sebelum pergi, dan kalau kita lihat sendiri para pembimbing, pengkursus ibadah haji sendiri, bila memberikan kursus itu pada siri yang pertama, mereka akan tekankan bab-bab ini, bab-bab ayat yang berkaitan tentang haji, iaitu bagaimana panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh. Satu perkara yang menarik dalam surah Al-Hajj ceritakan, bila Nabi Ibrahim diperintahkan, panggillah, suruhlah kaum kau untuk melakukan ibadah. Maka Nabi Ibrahim kata apa? Macam mana aku nak seru, suara aku tak sampai. Ya. Itu bukan tugas kau. Tugas kau hanya menyeru. Untuk menyampaikan ini Allah Subhanahu Wa Taala. So kita lihat bagaimana panggilan haji ini boleh sampai di seluruh pelosok dunia. Ajib. Jika mereka menghayati intisari pada surah Al-Hajj ini, mereka akan rasakan, ya Allah, akulah salah seorang hamba yang terpilih tahun ini. Dengan keadaan yang kita pun kadang-kadang orang kata apa, tak sangka-sangka tahun ini Allah pilih kita. Kita lihat satu perkara video yang viral pada tahun 2017. Seorang hamba Allah yang daripada pelosok pendalaman Afrika. Saya rasa mungkin tuan pun pernah baca kisah ni, viral kan. Bila ada daripada media daripada Turki, drone mereka terjatuh di sebuah perkampungan ni. Jadi hamba Allah ni jumpa drone tu dan dia rasa pelik, apa benda ni, tak pernah nampak ni. Kemudian bila para media jumpa, oh ini barang kami, boleh pulangkan tak, apa benda ni. Kemudian bila terbangkan, dia takjub, Masya Allah, benda ni boleh terbang. Andai katalah kalau benda ni besar dan boleh bawa aku pergi haji, teringin sangat nak pergi haji. Kita lihat daripada viral ini, media daripada Turki jemput dia, sponsor dia untuk pergi haji pada tahun itu. Padahal dia pun tak sangka-sangka. Itulah jemputan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penghayatan surah Al-Hajj ini sangat-sangat penting untuk para bakal duyufur Rahman, bukan hanya sekadar membaca, tapi menghayati intisari dan panduan yang diberikan dalam surah tersebut. Jadi sama-samalah kepada diri saya dan juga para bakal duyufur Rahman,
sama-sama kita mentadabbur dan juga menghayati intisari pada surah Al-Hajj dan juga surah Al-Baqarah yang saya sebutkan tadi, supaya kita memperoleh penghayatan dan juga sebagai satu jalan untuk kita mendapatkan haji yang mabrur, insya-Allah, mudah-mudahan. InsyaAllah, Allahumma amin. Moga kita dalam kalangan yang disebutkan Ustaz sebentar tadi. Ustaz, dalam salah satu ayat yang kita sedang bincangkan surah Al-Hajj, dan program ini sendiri adalah satu program untuk kita nak menghayati persiapan, panduan bagi kita sendiri melalui ibadah haji dengan yang mabrurnya berdasarkan surah Al-Hajj. Kita telitikan surah Al-Hajj ni ayat 77 kan hari ini, ya auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Ada satu bahagian lagi mungkin kita tak betul-betul appreciate lah daripada ayat ni Ustaz, iaitu berkaitan dengan la'allakum tuflihun, Allah. agar kamu berjaya Ustaz. Dan bagaimana Ustaz nampakkan bagaimana ibadah haji ni Ustaz, dia membentuk seseorang yang akhirnya bukanlah semata-mata tidak ada apa-apa hubungan dengan Allah, dengan manusia, tapi dia menjadikan kita jadi orang yang berjaya tu sendiri kan Ustaz. Dan benda inilah yang saya yakin dan pasti semua orang mahukan dalam kehidupan, iaitu kejayaan. Dan Ustaz sendiri mungkin Ustaz boleh kupaskan di akhir ini bagaimana satu ibadah haji itu mendatangkan kejayaan dalam kehidupan seseorang Ustaz. Baik, masya-Allah. Jadi la'allakum tuflihun, iaitu satu pengakhiran ayat yang cukup kita rasakan terkesan dalam jiwa kita. Sebab setiap di kalangan insan, setiap dengan kita ingin kejayaan. Tapi kita perlu faham kejayaan yang sebenar itu adalah kejayaan bila mana kita dapat mentaati perintah Allah, mengikuti sunnah Nabi. Itulah kejayaan di dunia dan juga ke akhirat, dan membawa kebahagiaan. Baik, kita lihat dalam faktor ibadah haji ini. Bila disebut la'allakum tuflihun, itu sebab apa? Sebab bila kita mampu untuk mentaati apa suruhan Allah ketika mana kita berada pada haji tersebut. Baik, contohnya dalam keadaan kita ihram. Bila kita telah berniat ihram itu, maka telah terbeban, orang kata apa, terlarang ke atas diri kita melakukan 13 larangan. Sedangkan perkara itu kita boleh lakukan sebelum kita pakai ihram. Contohnya berwangi-wangian, kita ketip kuku untuk kita bersama dengan isteri dan sebagainya. Benda tu benda yang harus. Malah benda tu boleh jadi sunnah kita lakukan. Tetapi ketika dalam ihram, benda itu dilarang. Ini adalah satu, kita lihat ketaatan kita untuk mentaati perintah Allah. Kita mampu ataupun tidak untuk menyahut seruan Allah untuk mentaati perintah ini. Ketika dalam ihram, kita perlu jaga, kuatkan hawa nafsu kita, tak boleh melakukan perkara-perkara larangan ini. Jadi ini mendidik kita ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita berjaya, maka kita tergolong di kalangan golongan yang muflih, iaitu orang yang berjaya. Tapi ada di kalangan kita kata, alah tak apalah, ini benda kecil. Nanti benda ni boleh dibayar dam dan sebagainya. So ada khilaf untuk mengelak di situ. Faham. Adakah kita berjaya kalau kita perintah yang Allah berikan kepada kita ketika musim haji, iaitu ketika dalam ihram tak mampu untuk kita lakukan, adakah kita boleh berjaya di masa akan datang? Jadi insya-Allah bila kita mampu untuk taat perintah Allah, ikut seruan yang Allah berikan kepada kita ketika musim haji, mudah-mudahan benda ini akan berterusan sehingga akhir hayat kita. Amin. Dan juga selepas kita balik daripada haji. Itu yang kita inginkan. Cantik Ustaz. So boleh kita rumuskan kejayaan itu adalah sama ataupun equals to kebolehan kita untuk mentaati Allah. Lagi tinggi untuk kita dapat mentaati Allah walaupun dalam keadaan nafsu kita mahukan, dalam Ustaz bagi contoh ihram tadi kan. Lagilah possibility kita untuk dapat kejayaan tu lebih tinggi kan Ustaz. Allah berikan kita kekuatan sama-sama. Baik tuan-puan sidang pelayar yang saya kasih sekalian, begitulah mungkin sedikit sebanyak panduan daripada surah Al-Hajj ayat 77 yang menjadi bual bicara kita, panduan dan tadabbur untuk kita sama-sama garap panduannya dan kita beramal dalam ibadah haji yang kita akan tunaikan insya-Allah sekiranya direzekikan, dan khususnya buat para duyufur rahman yang mungkin sedang menonton kita punya episod yang kelima pada kali ini. Tuan-puan sidang pelayar, Ustaz, kita menghampiri ke penghujung episod yang kelima kali ini, dan sudah pastinya tuan-puan saya nak seru lagi sekali untuk kita sama-sama semakin hari semakin kita nak mendekati ibadah kemuncak haji ini, iaitu wukuf di Arafah. Sama-sama kita nak menggegarkan, kita nak memeriahkan kempen Arafah #Quran Hour berlangsung pada 9 Zulhijjah 1443 Hijrah nanti. Sama-sama kita meriahkan dengan kita melakukan tadabbur
dan kita melakukan kempen Quran Hour ini sama-sama jam 10 hingga 11 pagi bagi siapa yang berada di Malaysia. Dan jangan lupa untuk mendaftarkan diri di QR Code yang telah disediakan. Dan boleh juga mendapatkan bahan-bahan promosi, plakat dan juga bahan-bahan yang diperlukan untuk kempen ini dilaksanakan pada QR Code yang kedua. Sama-sama kita meriahkan kempen kita pada kali ini untuk sama-sama kita menghayati ibadah haji pada tahun 1443 Hijrah ini, insya-Allah. Ustaz, kita nak menutup episod kali kelima, mungkin ada sedikit pesanan, nasihat Ustaz untuk para Duyufur Rahman dan juga para orang yang akan menyusuli selepas ini, insya-Allah. Mungkin apa pesanan Ustaz untuk mereka sesuai dengan mesej penghayatan daripada surah Al-Hajj yang kita kupas hari ini, Ustaz? Silakan. Baik. Jadi insya-Allah kepada bakal Duyufur Rahman, teruskan ikhlaskan niat kita kerana Allah SWT pilih kita tahun ini. Dan kepada bakal yang akan menyusul, teruskan juga hadirkan niat supaya Allah pilih kita satu hari nanti. Mudah-mudahan dengan niat yang suci, yang baik yang kita hadirkan pada tahun ini, Allah pilih kita. Dan kita harapkan walaupun tahun ini kita tak dapat pergi, tapi dengan niat yang kita telah niatkan, keazaman, mudah-mudahan niat ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang penting iaitu kita melaksanakan amal ibadah haji ini perlunya dengan ilmu. Bukan hanya semata-mata kita ikut-ikut orang pergi haji, kita nak pergi haji. So ilmu ini yang perlu kita pelajari. Ilmu yang kita ambil daripada ayat Al-Quran, tafsir Al-Quran dan juga ilmu yang kita pelajari di kursus-kursus ibadah haji, pentingnya kita amalkan ataupun lakukan sesuatu ibadah dengan ilmu. Supaya apa? Supaya amal ibadah kita itu diterima. Sebab sesuatu amal ibadah yang kita lakukan dengan tanpa ada ilmu, amal ibadah itu akan tertolak. Na'udzubillah. So pentingnya kita perlukan persediaan. Sebab itu kita lihat macam mana tabung haji untuk memberikan persediaan kepada bakal jemaah haji, mereka bukan bermula sebulan awal, tapi pada awal tahun itu mereka telah adakan kursus siri haji 13 siri, kemudian intensif haji, kemudian kursus haji perdana iaitu teori dan juga pelaksanaan yang praktikalnya, kemudian barulah persediaan untuk ke tanah suci. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita teruskan ikhlaskan niat kita dan jangan putus harap, jangan putus harapan. Sentiasalah berdoa supaya Allah pilih kita untuk jejakkan kaki kita ke tanah suci, dan mudah-mudahan kepada para bakal Duyufur Rahman pada tahun ini mendapat haji yang mabrur. Amin 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 insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsira Ustaz. Pesanan nasihat yang cukup baik. Ikhlaskan hati dan teruskan berdoa, moga-moga kita semua mendapat haji yang mabrur. Kalau bukan tahun ini, sudah tentunya pada tahun-tahun akan datang, insya-Allah. Tuan-puan Sinar Pelayar, begitulah penghujung untuk episod kali kelima kali ini, dan insya-Allah kita akan berjumpa pada episod yang terakhir, episod yang ke-6. Kita nak sama-sama membincangkan surah Al-Hajj ayat yang ke-78, ayat yang terakhir dalam surah Al-Hajj, menutup episod yang terakhir dalam rancangan Haji Membina Umat. Satu rancangan untuk kita nak menuju kepada kempen Arafah #Quran Hour. Sekian dan demikian daripada saya Zaim Zamri. InsyaAllah kita jumpa pada episod akan datang. Sehingga berjumpa lagi. Aku luqali hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat kurnia, azab dan siksa, khabar benar dan nyata, maka bertaubatlah kepadanya. Sujud tersungkur seorang hamba, tasbih dan tahmid di bibir sentiasa, gerai dan gugur kesombongan manusia, sujud yang penuh